Salam sejahtera kepada semua dan juga kepada pensyarah kami. Jadi pada hari ini kami dalam kumpulan 6 ingin membentangkan tentang pengisian tentang kesusastraan dalam pengajaran bahasa Melayu. Dan inilah kumpulan kami untuk dalam pembentangan pada setiap pelajaran kami ingin dibentangkan. Untuk bagian pengenalan, kesusastraan membentuk jati diri, nilai murni, dan memperkayakan emosi. Di samping itu juga, kesusastraan terbagi kepada cerpen, puisi, dan novel yang menyampaikan tema kemanusiaan. Selain itu juga, ia juga merangsang pemikiran kritis dan kreatif, serta mendidik pelajar tentang empati dan pelbagai perspektif. Kumpulan kami telah memilih 3 kesusastraan karya dalam pengajaran bahasa Melayu. Yang pertama ialah cerpen, yang kedua adalah prosa tradisional, dan yang ketiga adalah novel. Untuk cerpen, kita memilih tajuk Ibu dan Ceper, iaitu karya Syenan Ahmad, yang dengan tema kasih sayang dan pengorbanan ibu, ketabahan dalam menghadapi cabaran hidup dan hubungan simbolik dengan alam, iaitu Sungai Ceper, serta nilai-nilai kemanusiaan dan keindahan bahasa. Untuk prosa tradisional, iaitu tajuknya Asal Padi. Tema prosa ini iaitu asal usul dan kepentingan padi dalam budaya Melayu, unsur gaib dan alam kayangan, serta nilai syukur, hormat pada rezeki dan alam sekitar, dan hubungan manusia dengan kuasa gaib. Manakala untuk novel pula, kumpulan kami telah memilih tajuk Darah di Semantan, iaitu karya Ahmad Sani. Tema novel ini adalah pengorbanan demi tanah air, semangat patriotik dan penentangan terhadap penjajah, dan kesatuan masyarakat dan keberanian. Itu saja daripada saya. Saya akan paskan slide kepada rakan seterusnya. Saya Esther Florence akan membentangkan bahagian gaya bahasa. Yang pertama, gaya bahasa untuk cerpen Ibu dan Ceper. Cerpen Ibu dan Ceper karya Dinsman mengisahkan hubungan yang sangat emosional antara seorang ibu dan anaknya, Ceper. Cerita ini mengungkapkan perjuangan dan kasih sayang ibu terhadap anaknya dalam menghadapi cabaran hidup. Dinsman menggunakan pelbagai gaya bahasa dengan sangat bijak untuk menggambarkan perasaan watak-watak dalam cerpen ini. Dari metafora hingga hiperbola, setiap gaya bahasa memberi kesan yang mendalam, membantu pembaca lebih memahami perasaan watak-watak dan membawa mereka lebih dekat dengan cerita. Tak hanya itu, gaya bahasa seperti ironi, sarkasme, ambiguity, dan hiperbola juga memperkaya pengalaman membaca cerpen ini. Salah satu gaya bahasa yang cukup menarik dalam cerpen ini adalah metafora. Contohnya, pengarang menggunakan ungkapan sebuah kehidupan yang penuh dengan lautan cabaran. Di sini, kehidupan Ceper digambarkan seperti lautan yang luas dan dalam. Ini menggambarkan betapa besar dan sukar cabaran yang dihadapinya, sambil mengundang pembaca untuk merasai kesulitan yang dilalui oleh Ceper. Selain itu, simile atau perbandingan turut digunakan untuk menggambarkan perasaan watak dengan lebih jelas. Sebagai contoh, hatinya remuk seperti kaca yang pecah. Ungkapan ini memberi gambaran yang kuat tentang betapa hancurnya hati Ceper yang penuh dengan perasaan bersalah. Pembaca boleh membayangkan betapa luka batin yang dirasai oleh Ceper begitu dalam dan menyakitkan. Personifikasi juga dipakai untuk memberi kehidupan kepada alam sekitar. Sebagai contoh, matahari yang memancar melalui celah-celah daun seolah-olah mengingatkan Ceper tentang ibu. Di sini, alam semula jadi seolah-olah terus mempunyai perasaan berinteraksi dengan watak dalam cerita. Penggunaan personifikasi ini memberi dimensi tambahan pada cerita, menjadikan alam bukan sekadar latar, tetapi juga sebahagian daripada emosi watak-watak.
Selain itu, hiperbola digunakan untuk memberi kesan dramatik. Sebagai contoh, ungkapan ibu tidak pernah berhenti menangis menekankan betapa dalamnya kesedihan ibu terhadap keadaan anaknya. Hiperbola ini menambah intensiti emosi cerita, membuatkan pembaca dapat merasakan betapa besarnya perasaan ibu dalam menghadapi kesulitan tersebut. Repetisi atau pengulangan juga memainkan peranan penting dalam cerpen ini. Sebagai contoh, ibu selalu ada untuk Ceper diulang untuk menegaskan kasih ibu yang tidak pernah pudar. Pengulangan ini memperkuat tema kasih sayang yang tulus dan memberi kesan yang lebih mendalam kepada pembaca. Aliterasi, yaitu pengulangan bunyi konsonan, juga digunakan untuk memberi kesan dramatik. Contohnya dalam Ceper kecewa menangis teresa-esa. Penggunaan bunyi K yang berulang memperkuatkan kesedihan Ceper. Bunyi-bunyi ini menambah emosi dalam cerita, memberikan lebih banyak kedalaman kepada perasaan watak. Selain daripada gaya bahasa yang telah disebutkan, terdapat juga penggunaan ironi dalam cerpen ini. Sebagai contoh, ketika Ceper merasakan dirinya tidak dihargai dan tidak berguna, ibu tetap menunjukkan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi. Ironi ini memberi kesan yang lebih mendalam kerana ironi memperlihatkan perbezaan antara apa yang dirasakan oleh Ceper dan kenyataan sebenar yang berlaku. Ini menggunakan rasa simpati dari pembaca terhadap watak Ceper. Sarkasme juga digunakan dalam beberapa bahagian untuk menambah kedalaman kepada watak ibu, yang kadangkala berkata dengan cara tajam tetapi bijak. Misalnya, ibu mengungkapkan kata-kata yang berbau sarkasme untuk menyadarkan Ceper bahawa dia perlu lebih berusaha dan tidak mengalah. Kata-kata ini memberikan kesan yang dalam kerana ia bukan sekadar nasihat biasa, tetapi diucapkan dengan cara yang memberi kesan mendalam pada hati Ceper. Ambiguity juga muncul dalam cerpen ini, terutama dalam perasaan Ceper yang kadangkala sukar difahami. Konflik batin yang dialami oleh Ceper antara rasa bersalah dan keinginan untuk memenuhi harapan ibu dibiarkan terbuka. Ini memberikan ruang kepada pembaca untuk mentafsirkan perasaan Ceper dengan cara mereka sendiri, menjadikan cerita ini lebih pribadi dan menyentuh hati. Seterusnya adalah gaya bahasa untuk novel Darah Titik di Semantan karya Arman Sani. Novel Darah Titik di Semantan karya Arman Sani menceritakan perjuangan pahlawan Melayu, Datuk Bahaman, dalam menentang penjajahan British. Semantan yang menjadi latar tempat dalam cerita ini adalah simbol kepada perjuangan yang penuh dengan darah dan air mata. Dalam menggambarkan perjuangan yang berat ini, pengarang menggunakan pelbagai gaya bahasa yang sangat berkesan. Gaya bahasa seperti metafora, simile, personifikasi semua memegang peranan besar dalam menghidupkan watak-watak serta suasana. Selain itu, ada juga penggunaan gaya bahasa lain seperti hiperbola, asonansi, aliterasi, dan repetisi yang memberi kesan lebih mendalam dan menambah kekuatan kepada naratif novel ini. Salah satu gaya bahasa yang sangat menonjol dalam novel ini adalah metafora. Metafora membolehkan pengarang menyampaikan maksud yang lebih mendalam tanpa menyatakannya secara langsung. Contoh yang menarik adalah ungkapan seperti darah titik di bumi Semantan. Ungkapan ini bukan sahaja menggambarkan pengorbanan besar telah dilakukan oleh pejuang-pejuang tanah air, tetapi juga menyampaikan kesedihan dan kehilangan yang mereka alami. Metafora ini membuatkan pembaca merasa lebih dekat dengan penderitaan watak-watak dalam cerita ini. Selain metafora, pengarang juga menggunakan simile untuk membuat perbandingan yang lebih mudah difahami. Misalnya, dalam menggambarkan keberanian Datuk Bahaman, pengarang menulis seperti harimau luka yang tidak getar pada pemburu. Simile ini memberi gambaran yang sangat kuat dan jelas tentang keberanian Bahaman yang tetap berjuang, walaupun berada dalam keadaan yang sangat sukar. Personifikasi juga merupakan gaya bahasa yang sering digunakan dalam novel ini. Melalui personifikasi, pengarang memberi sifat manusia kepada benda atau unsur alam. Sebagai contoh, ungkapan seperti angin pagi membawa kabar duka atau matahari memandang lesu perjuangan mereka, menjadikan alam sekeliling seolah-olah turut merasai penderitaan watak-watak dalam cerita ini. Ini memberi kesan yang lebih dalam dan menjadikan alam sekitar seakan-akan berperanan sebagai watak yang turut menghidupkan suasana. Selain itu, terdapat juga penggunaan hiperbola, iaitu gaya bahasa yang berlebihan untuk menekankan sesuatu perkara. Contoh seperti seluruh bumi Semantan bergoncang dengan jeritan pejuang, memberi kesan yang sangat dramatik, menunjukkan betapa hebat dan besarnya perjuangan yang sedang berlaku. Hiperbola ini memberikan impak besar kepada pembaca, menunjukkan betapa pentingnya peristiwa yang digambarkan. Asonansi pula digunakan untuk mencipta irama dalam ayat dengan mengulang bunyi vokal. Contohnya dalam ayat luka lama berdarah semula.
Pengulangan bunyi vokal E memberi kesan yang halus dan mendalam, seolah-olah luka itu mengingatkan pembaca tentang penderitaan yang berulang. Aliterasi pula dengan pengulangan bunyi konsonan seperti dalam ungkapan perjuangan penuh pengorbanan, menguatkan lagi makna perjuangan yang berat dan penuh cabaran. Akhir sekali, repetisi atau pengulangan juga yang digunakan dalam novel ini untuk menekankan semangat perjuangan yang tidak pernah padam. Sebagai contoh, pengulangan dalam mereka lawan dan terus lawan memberikan penekanan terhadap perjuangan yang tak pernah selesai. Walaupun banyak rintangan datang menentang, pengulangan ini membuatkan pembaca rasa terinspirasi dan lebih faham akan semangat perjuangan watak-watak tersebut. Akhir sekali adalah gaya bahasa untuk prosa tradisional asal padi. Prosa tradisional asal padi membawa pembaca menelusuri kehidupan masyarakat Melayu melalui naratif yang penuh dengan nilai budaya dan perjuangan. Dalam karya ini, pengarang menggunakan pelbagai gaya bahasa yang tidak hanya memperkaya penceritaan tetapi juga memberi kesan kepada pembaca. Gaya bahasa seperti metafora, simile, personifikasi, hiperbola dan bahasa fiktif menyampaikan emosi, menghidupkan watak dan menggambarkan suasana kehidupan dengan sangat indah. Selain itu, gaya bahasa lain seperti ironi, alusio, antitesis, eufemisme dan repetisi juga memainkan peranan penting dalam memperkuatkan tema utama karya ini, yaitu mengenai kehidupan masyarakat yang bergantung pada padi sebagai sumber utama hidup mereka. Gaya bahasa ini turut menyampaikan cerita dengan cara yang lebih dekat di hati pembaca, menjadikan setiap elemen dalam cerita terasa lebih nyata dan berkesan. Salah satu gaya bahasa yang digunakan dalam asal padi adalah metafora. Penggunaan metafora memberikan pengarang peluang untuk menyampaikan makna yang mendalam tanpa perlu menyatakannya secara langsung. Dalam cerita ini, padi bukan sekadar sumber makanan, tapi lebih daripada itu menjadi simbol kehidupan dan perjuangan masyarakat. Sebagai contoh, ungkapan padi yang subur itu adalah simbol kemakmuran dan kedaulatan hidup masyarakat, menggambarkan betapa pentingnya padi dalam kehidupan mereka. Padi bukan hanya menjadi sumber rezeki, tetapi juga menggambarkan pengorbanan dan usaha gigih yang telah dilakukan oleh masyarakat. Metafora ini mengajak pembaca untuk merenung lebih dalam mengenai nilai kehidupan yang terkandung dalam setiap butir padi yang tumbuh dengan penuh kesabaran dan perjuangan. Selain metafora, simile juga memegang peranan penting dalam penceritaan. Gaya bahasa digunakan untuk membuat perbandingan antara dua perkara yang berlainan, tetapi mempunyai persamaan yang mudah difahami pembaca. Sebagai contoh, seperti ombak yang datang dan pergi, begitu juga perjuangan hidup mereka. Perbandingan ini menggambarkan betapa kehidupan penuh dengan cabaran dan rintangan yang datang dan pergi, seperti ombak yang tidak pernah berhenti menghantam pantai. Simile ini memberi gambaran yang jelas tentang ketabahan dan kegigihan dalam menghadapi kesulitan hidup, menjadikan perjuangan itu seolah-olah satu perjalanan yang tiada penghujungnya. Personifikasi yang memberikan sifat manusia kepada benda atau unsur alam juga digunakan dalam asal padi untuk memperkaya cerita. Alam semula jadi bukan hanya berfungsi sebagai latar, tetapi juga menjadi elemen yang hidup dan merasai kesedihan atau perjuangan watak-watak. Sebagai contoh, angin malam berbisik lembut seolah-olah menyampaikan pesan-pesan dari nenek moyang. Penggunaan personifikasi ini menjadikan angin lebih daripada sekadar unsur alam, tetapi menjadi penyampai pesan yang mendalam, menggambarkan hubungan antara alam dan manusia. Ini memberi dimensi lebih dalam kepada pembaca, seolah-olah mereka turut terlibat dalam cerita dan merasakan kesedihan yang sama. Hiperbola adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memberi penekanan yang lebih kuat dengan menyatakan sesuatu dalam bentuk yang berlebihan. Dalam asal padi, hiperbola digunakan untuk menggambarkan betapa besar dan pentingnya perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagai contoh, seluruh bumi semantan bergoncang dengan jeritan perjuangan. Ungkapan ini memberi kesan dramatik yang menguatkan gambaran tentang betapa besar dan pentingnya perjuangan dilakukan oleh masyarakat. Sebagai contoh, seluruh bumi ironi adalah gaya bahasa yang menunjukkan perbezaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang sebenarnya berlaku. Dalam asal padi, ironi digunakan untuk menunjukkan realiti kehidupan kadangkala tidak sesuai dengan usaha yang telah dilakukan. Sebagai contoh, demi padi yang dijaga dengan teliti, tanah yang subur segala-galanya telah disediakan. Tetapi
tidak ada hasil yang dituai. Ungkapan ini menunjukkan betapa usaha keras dalam menanam padi tidak selalu menghasilkan hasil yang diinginkan. Ironi ini memberi kesan mendalam karena ia menggambarkan perjuangan yang tidak selalu membuahkan hasil yang diharapkan, seolah-olah kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian. Akhir sekali adalah repetisi atau pengulangan digunakan untuk memberikan penekanan terhadap sesuatu yang penting dalam cerita. Dalam asal padi, pengulangan digunakan untuk menunjukkan ketabahan dan kesabaran dalam perjuangan. Sebagai contoh, padi itu menunggu dengan penuh kesabaran, menunggu untuk dipetik. Pengulangan ini menguatkan makna bahwa perjuangan memerlukan kesabaran tidak pernah berakhir. Pengulangan ini juga mencipta kesan yang mendalam kepada pembaca, mengajak mereka untuk merenung perjuangan yang tidak mudah ini. Dan akhir sekali, refleksi saya adalah sepanjang pembelajaran ini saya mulai melihat sastra dari sudut yang lebih luas dan bermakna. Dahulu saya anggap sastra hanyalah sekadar bacaan wajib di sekolah, puisi yang perlu dihafal, cerpen yang perlu dianalisis. Tapi kini saya sadar bahawa sastra sebenarnya memainkan peranan besar dalam pengajaran bahasa, terutamanya bahasa Melayu. Sastra membantu pelajar memahami bahasa bukan sahaja dari aspek tata bahasa dan kosakata, tetapi juga dari segi emosi, budaya dan nilai kemanusiaan. Melalui ikayar seperti sajak atau cerpen, pelajar dapat merasai keindahan bahasa dan belajar menjiwai cerita serta watak. Unsur-unsur ini secara tak langsung membina empati dan pemikiran kritis dalam diri mereka. Saya rasa inilah yang membezakan pengajaran bahasa yang kaku dengan pendekatan yang lebih bermakna. Sebagai bakal guru, saya juga mula berfikir bagaimana saya boleh gunakan sastra dalam PDP supaya pelajar tidak rasa bosan. Mungkin dengan aktiviti seperti lakonan babak, menulis puisi sendiri atau berbincang isu dalam novel, pelajar akan lebih terlibat dan menghargai keindahan bahasa. Saya sendiri pun seronok bila baca sastra dengan cara yang lebih interaktif. Secara keseluruhannya, saya semakin faham bahawa dunia sastra bukan sekadar subjek. Kumpulan ini adalah alat yang sangat berkesan untuk mendidik, membina jati diri dan memperkayakan jiwa. Saya harap bila saya mengajar nanti, saya mampu menyampaikan semangat tersebut kepada pelajar saya. Sekian, terima kasih. Baik, seterusnya untuk bagi dalam nilai. Dalam ketiga uji kaji dalam kesusastraan Melayu. Jadi yang pertama adalah dalam Ibu dan Ceper, dalam nilai murni yang dalam pelajari adalah tanggung jawab. Ibu yang bertanggung jawab sebagai isteri dan ibu untuk mengusahakan sawah demi menyara keluarganya. Contohnya, ibu keluar pagi, pulang petang, walaupun letih dan sakit. Dia tidak mengharapkan suami untuk gagal untuk menjalankan tanggung jawabnya. Ini adalah nilai pertama. Nilai yang kedua adalah kegigihan. Kegigihan adalah seorang ibu yang cekal, kuat, bekerja dan tidak berputus asa, melakukan kerja sawah dan rumah walaupun penat dalam persorangan. Contohnya, terus bekerja di sawah walaupun hujan dan tanah becek. Jadi inspirasi kepada masyarakat supaya terus walaupun susah. Seterusnya, Darah di Titis Mantan bagi karya Arman Sani. Nilai murni yang pertama adalah patriotisme, yaitu cinta akan tanah air dan sanggup berkorban. Watak kita akan ambil adalah Datuk Bahaman, Zahid dan penduduk bangkit untuk menentang Inggris. Sebagai kita lihat contohnya adalah serangan terhadap kubu Inggris di Lubuk Tua demi maruah bangsa. Seterusnya adalah hormat menghormati, yaitu kita lihat daripada Tok Bidin dan Iman Wan Pe menghormati pemimpinan Datuk Bahaman. Contoh kepada keputusan untuk memberi mesyuarat dan arahan Datuk Bahaman, juga bina dalam perpaduan dan kelancaran perjuangan. Seterusnya, nilai murni yang ialah keberanian.
kita lihat daripada Datuk Bahama dan Zahid untuk berani walaupun berdepan dengan ancaman nyawa. Kita lihat contoh, Datuk Bahama terjun ke sungai untuk mengejar musuh, jadi Zahid juga menyertai serangan walaupun kekurangan senjata. Seterusnya, nilai murni, patuh kepada ajaran agama. Pejuang tidak akan abai dalam waktu solat walaupun dalam keadaan genting. Contohnya, solat hajat dan doa sebelum memulakan serangan. Tunjuk kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuatan rohani dalam ajaran agama. Dan yang terakhir bagi nilai murni bagi darat titik di Semantan adalah kerjasama dan rasional. Contohnya seperti Lajis dan Pak Uda, Ismail bina bengkel senjata bersama dan Datuk Bahaman berbincang dan merancang strategi dengan teliti sebelum juga dalam pertindakan bahawa untuk memberi kejayaan dalam perjuangan mereka untuk menentang Inggris di Lubuk Terua. Seterusnya, kita lihat pada prosa tradisional asal padi. Kita lihat daripada nilai murni. Nilai murni adalah daripada keberanian mereka. Kita lihat daripada watak si bongsu. Kita lihat contoh menyembunyikan padi dalam luka ditumit untuk dibawa ke bumi. Walaupun keberaniannya, dia akan memberikan tindakan risiko demi untuk kebaikan manusia sejagat. Jadi kita lihat pada ajarannya adalah keberanian sangat penting untuk bawa perubahan walaupun berdepan dengan bahaya. Seterusnya kita lihat pada nilai murni kesetiaan. Watak abang si bongsu. Kita lihat contoh. Tetap setia untuk menunggu kepulangan adiknya walaupun lama. Simbol kasih sayang dan ikatan keluargaan yang kuat, tetapi kita lihat daripada ajarannya juga ialah memberi kesetiaan asas hubungan yang kokoh dalam keluarga dan juga masyarakat. Seterusnya, nilai murni kepatuhan. Kita lihat daripada watak burung tekuri. Contoh, patuh arahan empunya padi untuk menyiasat padi di bumi, melaksanakan tugas tanpa membantah. Kita lihat daripada ajaran yang kita lihat di dalam nilai murni adalah kepatuhan untuk penting untuk kelancaran sistem sosial dalam keluargaan. Dan yang terakhir adalah nilai murni kebijaksanaan. Kita lihat daripada watak si bongsu. Contohnya, kita lihat daripada guna akal untuk menyembunyikan padi juga loga supaya tidak akan dikesan. Dan dia juga berjaya juga membawa padi tanpa menimbulkan syak wang sangka maupun kita katakan adalah kantoi. Jadi kita lihat daripada ajaran di sini bijak bagi untuk menyelesaikan masalah dan merancang strategi sangat penting dalam kehidupan. Jadi saya akan memberikan kepada orang lain untuk pembentangan yang keseterusnya. Hari ini saya akan ingin membentangkan untuk bahagian pengajaran dalam novel Darah Titik di Semantan. Pengajaran yang pertama yang terdapat dalam novel Darah Titik di Semantan iaitu pengajaran kejayaan memerlukan kerjasama. Watak-watak seperti Lajis dan Pak Uda, Ismail bekerjasama dalam perjuangan menentang penjajah yang menunjukkan bahawa semangat berpasukan amat penting dalam mencapai matlamat. Pengajaran yang kedua iaitu pengajaran keberanian dan disiplin penting dalam perjuangan.
Tok Bahaman menunjukkan keberanian luar biasa dalam menghadapi ancaman penjajah, memberi inspirasi agar tidak mudah menyerah kalah. Pengajaran yang ketiga iaitu kita mestilah menghormati pemimpin. Dalam watak-watak lain terdapat watak-watak lain tetap setia kepada arahan Datuk Bahaman walaupun mempunyai pandangan tersendiri. Ini menekankan nilai hormat dan organisasi atau perjuangan. Manakala pengajaran yang keempat iaitu cinta tanah air dan amalkan ajaran agama, iaitu watak-watak utama sanggup berkorban demi tanah air dan tidak pernah meninggalkan amalan agama, menekankan bahawa agama, patriotisme perlu berjalan dengan seiring. Seterusnya iaitu pengajaran untuk cerpen ibu dan ceper. Pengajaran yang pertama iaitu anak perlu bertanggungjawab terhadap keluarga. Ceper berusaha mencari rezeki untuk ibunya walaupun hidup serba kekurangan. Ini menunjukkan bahawa anak harus memikul tanggungjawab menjaga keluarga, terutamanya jika mereka anak sulung atau ketua keluarga. Pengajaran yang kedua iaitu komunikasi dan sabar penting dalam keluarga. Konflik ini boleh berlaku, namun ceper sentiasa sabar dan berusaha menjaga hubungan baik dengan ibunya dan menekankan pentingnya keharmonian dalam rumah tangga. Pengajaran yang ketiga iaitu hargai dan balas jasa ibu bapa. Contohnya, ceper menjaga ibunya dengan penuh kasih sayang dan mengingatkan kita agar sentiasa menghormati dan menghargai pengorbanan ibu bapa. Pengajaran yang keempat iaitu alam sekitar tu perlu dijaga bersama. Walaupun secara tidak langsung, cerpen ini menyadarkan pembaca tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam sekitar. Seterusnya beralih kepada pengajaran dalam prosa klasik asal padi. Pengajaran yang pertama iaitu harta pusaka itu adalah tanggungjawab. Dalam prosa ini, harta keluarga dianggap sebagai amanah dan ia mengingatkan kita agar tidak bersikap tamak dan sentiasa menghargai warisan keluarga. Pengajaran yang kedua iaitu gunakan akal dalam menyelesaikan masalah. Watak utama bijak dalam bertindak menunjukkan bahawa kebijaksanaan dan rasional sangat penting dalam membuat keputusan. Dan pengajaran yang ketiga iaitu usaha gigih itu membawa kepada kejayaan. Kejayaan sesungguhnya tidak datang bergolek. Watak dalam cerita ini sentiasa rajin dan bersungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu. Dan pengajaran yang terakhir iaitu hormat orang tua dan jaga adab pergaulan kita. Watak dalam cerpen ini sentiasa menghormati ibu bapa dan orang sekeliling dan menekankan bahawa sopan santun ialah asas hubungan masyarakat yang harmoni. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Halo semua, hari ini saya akan membentangkan analisis terhadap 3 karya sastra penting dalam konteks sastra Melayu, yaitu cerpen Ibu dan Ceper, karya Shahnon Ahmad, novel Darah Titik di Sematan, karya oleh Arman Sani, dan juga prosa klasik asal padi, karya oleh Siti Hawa Saleh. Jadi, saya akan menerangkan semua watak dan pewatakan dalam setiap karya sastra tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan watak dan pewatakan dalam karya cerpen Ibu dan Ceper karya Shahnon Ahmad. Jadi tema pewatakan utama di dalam cerpen ini adalah pewatakan yang menunjukkan kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu, yaitu watak utamanya Ibu dan Ceper. Watak ibu melambangkan ketabahan dan pengorbanan, di mana dia telah berjuang untuk memastikan Ceper anaknya mendapat pendidikan yang baik walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Watak ibu menunjukkan sifat yang sabar, penuh kasih sayang dan sentiasa memberi sokongan emosi kepada anaknya Ceper. Jadi dia juga sering mengingatkan Ceper tentang pentingnya pendidikan. Seterusnya watak Ceper, yaitu watak Ceper adalah seorang remaja yang bercita-cita tinggi tetapi terperangkap dalam dilema antara mengejar impian dan tanggungjawab terhadap keluarganya. Dia telah mengalami rasa putus asa dan kebingungan yang mencerminkan tekanan sosial yang dihadapi oleh golongan muda sekarang. Jadi melalui interaksinya dengan ibu, Ceper telah belajar untuk menghargai pengorbanan yang dibuat oleh ibunya. Jadi di dalam cerpen ini kita dapat lihat bahwa pewatakannya lebih menunjuk kepada cinta dan pengorbanan seseorang ibu, di mana pewatakan relevan dalam pelbagai konteks budaya menunjukkan hubungan mendalam antara ibu dan anak. Begitu juga pewatakan dari segi isu sosial, yaitu pewatakan
pewatakannya menggambarkan realiti kemiskinan dan cabaran mendapatkan pendidikan berkualiti. Seterusnya, wujudnya pewatakan kemanusiaan, di mana watak ibu menekankan kasih sayang dan tanggungjawab dalam masyarakat. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada watak dan pewatakan di dalam novel Darah Titik di Sematan, karya Arman Sani. Jadi, pewatakan dalam tema utama adalah perjuangan rakyat menentang penjajahan Inggeris. Watak utama di dalam novel tersebut ialah Datuk Bahaman. Watak Datuk Bahaman adalah seorang protagonis yang berani dan bersemangat patriotik, di mana dia tidak gentar menghadapi ancaman penjajah dan selalu berusaha mempertahankan tanah airnya. Contohnya, dalam situasi kritikal, dia telah menunjukkan kepimpinan yang dihormati, mengarahkan pengikutnya dengan tegas dan bijaksana, iaitu Datuk Bahaman menjadi simbol perjuangan dan harapan rakyatnya. Seterusnya, watak Zahid. Watak Zahid adalah seorang pemuda yang bersemangat dan optimistik, iaitu dia sering memberi dorongan kepada rakan-rakannya dalam perjuangan menentang penjajahan Inggris. Dia telah mencerminkan semangat juang generasi muda dan berani mencadangkan strategi baru untuk menyerang penjajah. Watak Zahid juga telah menunjukkan bahawa keberaniannya boleh datang dari pelbagai lapisan masyarakat. Begitu juga kita dapat lihat bahawa watak Zahid ini adalah seorang pemuda yang bersemangat dan pengikut setia kepada Datuk Bahaman, di mana dia telah memberikan dorongan kepada rakan-rakannya dan mencadangkan pelbagai strategi baru dalam perjuangannya mereka dalam menentang penjajahan Inggris. Kemudian watak Samad adalah seorang petani yang melambangkan suara rakyat biasa, ataupun dia adalah watak rakyat biasa. Watak Samad telah menunjukkan dia telah berjuang untuk melindungi keluarganya dan tanahnya daripada ancaman penjajahan Inggris. Watak Samad menunjukkan sifat yang penyayang dan bertanggungjawab, iaitu mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan keluarganya walaupun dalam keadaan sukar. Begitu juga, watak Samad ini merupakan seorang petani. Dia telah berjuang untuk mempertahankan hak dan tanah keluarganya. Okey, seterusnya adalah watak Tok Selampit. Watak Tok Selampit adalah seorang pahlawan berpengalaman yang sering memberikan nasihat kepada Datuk Bahaman. Contohnya, meskipun beliau berani, tetapi dia kadang-kadang bertindak emosional dan impulsif. Melalui bimbingan Datuk Bahaman, Tok Selampit belajar untuk bertindak dengan lebih bijaksana. Okey, seterusnya adalah watak Sultan. Watak Sultan di dalam novel tersebut melambangkan kuasa dan pengaruh, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam menghadapi penjajahan Inggris. Contohnya, dia telah berkonflik antara tanggungjawab sebagai pemimpin dan tekanan dari penjajah. Keputusannya yang diambil menunjukkan dilema moral yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Contohnya, bukti peristiwanya, watak Sultan terpaksa membuat keputusan menyakitkan demi keselamatan diri dan keluarganya. Seterusnya, watak Haji Ahmad. Watak Haji Ahmad adalah seorang tokoh agama yang dihormati, melambangkan kebijaksanaan dan moralitas. Watak Haji Ahmad menunjukkan dia sering memberi nasihat yang berguna kepada masyarakat, membantu mereka berpegang kepada prinsip yang benar dalam perjuangan menentang penjajahan Inggris. Seterus itu, ada juga watak bapa tua di dalam novel tersebut. Bapa tua ini merupakan seorang pengembara berpengalaman yang memberikan inspirasi kepada generasi muda, di mana dia telah menekankan pentingnya sejarah dalam membentuk identiti dan semangat perjuangan dalam kalangan generasi muda. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada prosa klasik Asapadi karya Siti Hawa Saleh. Jadi kita akan mengkaji apa watak dan pewatakan di dalam prosa klasik tersebut. Jadi watak pewatakan yang ditunjukkan di dalam prosa klasik tersebut menunjukkan tema utamanya adalah perjalanan dan konflik kehidupan dua beradik selepas kehilangan ibu bapa. Jadi watak utama di dalam prosa klasik tersebut adalah si bongsu dan juga si abang. Watak si bongsu adalah seorang protagonis yang berani dan penuh semangat.
di mana dia telah menunjukkan kecerdikan dan strategi ketika berhadapan dengan cabaran. Contohnya seperti 7 wanita yang menjaga padi. Ini menunjukkan perjalanannya yang menggambarkan proses pertumbuhan dari seorang yang naif kepada seorang yang lebih matang. Seterusnya adalah watak si abang. Watak si abang adalah seorang kakak kepada si bongsu yang melambangkan sifat matang dan bertanggungjawab. Watak abang adalah berfungsi sebagai pelindung dan pembimbing, memberikan nasihat dan sokongan moral kepada adiknya. Jadi interaksinya yang menunjukkan ikatan kekeluargaan yang sangat kuat. Selain itu, ada juga watak sokongan di dalam prosa klasik tersebut, itu watak antagonis. Watak antagonis ini adalah merupakan watak yang menentang watak utama, yaitu penentang yang menimbulkan konflik di dalam plot cerita prosa klasik tersebut. Jadi kita akan mengkaji siapa itu watak sokongan di dalam prosa klasik tersebut. Jadi watak sokongan ataupun watak antagonis dalam prosa klasik tersebut ialah 7 wanita. Watak 7 wanita adalah golongan antagonis ataupun penentang yang melambangkan sifat negatif seperti keangkuhan dan ketidakadilan, di mana mereka telah menciptakan konflik dalam cerita dengan menghalang si bongsu daripada mendapatkan padi di kayangan tersebut. Ini mencerminkan cabaran yang perlu dihadapi oleh individu dalam kehidupan. Jadi, kesimpulan saya di sini, terwujudnya kepentingan karya sastra tersebut di dalam pendidikan, terutama dalam konteks pengajaran bahasa Melayu, di dalam mempelajari karya-karya sastra tersebut. Jadi, kepentingan yang saya dapat, terdapat wujudnya pengayaan bahasa, di mana kita dapat tahu karya sastra memperkayakan kosakata dan pemahaman bahasa Melayu. Begitu juga wujudnya kemahiran berfikir kritikal, di mana karya sastra tersebut mengajak pelajar untuk berfikir lebih kritis dan kreatif, serta mengembangkan empati mereka terhadap situasi orang lain. Seterusnya, pentingnya juga sastra adalah memberi refleksi kepada masyarakat, di mana sastra tersebut boleh menyentuhkan isu-isu sosial yang relevan dan mencerminkan nilai-nilai budaya dalam kalangan masyarakat. Jadi, dengan itu, kita sebagai masyarakat boleh mengenal pasti dan memberi pandangan dan ataupun refleksi terhadap budaya sendiri yang menonjolkan nilai-nilai budaya yang ada dalam isu-isu sosial melalui karya-karya sastra tersebut. Seterusnya, pentingnya sastra ini juga adalah sastra sebagai alat pendidikan. Karya sastra ini bukan sahaja sebagai hiburan ataupun menghiburkan masyarakat membaca karya tersebut, tetapi juga dia adalah sebagai alat pendidikan, di mana karya sastra ini dihasilkan untuk mengajar, memupuk nilai-nilai penting seperti watak keberanian yang seperti saya katakan tadi, watak bertanggungjawab dan kasih sayang dalam diri pelajar. Begitu juga kepentingan sastra ini memberikan relevansi dalam kehidupan seseorang ataupun dalam masyarakat, di mana dari mana kita memahami sesuatu konteks sastra tersebut, kita dapat mendapatkan inspirasi dan pengajaran kepada generasi masa kini, di mana dia dapat membantu mereka memahami kompleksiti kehidupan dalam masyarakat. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih.